Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala al-mustafa. Wassalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ila yaumiddin. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allah Ta'ala fil Quran al-Azim, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Saya petik firman Allah daripada surah Al-Insan yang dalam silabus kita orang Islam, Nabi kita membacanya dalam rakaat yang kedua, solat subuh pada hari Jumat. Dan dengan itu kita akan belajar apa arti insan. Dan bila kita berbicara tentang apa dulu modal insan, kita tahu apa itu insan itu sendiri. Ayat ini ialah berkenaan dengan keluarga Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang telah sentiasa berlapang dada dan bermurah hati melaksanakan kebajikan-kebajikan. Mereka berkata, sesungguhnya kami mengambil inisiatif memberikan makan kepada orang-orang miskin yang memerlukan, hanya semata-mata kerana menghadap wajah Allah, mengharapkan wajah Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak sekali-kali mengharapkan balasan baik ataupun ucapan terima kasih. Sadaqallahul azim. Yang berbahagia saudara kursi majelis yang berhormat, saudara Ustaz dan Cik Uli seluruh rakyat di sini, Tuan Wakil Perkataan Rakyat, saudara Fadli, ada dengan kuasa, hadirin-hadirat yang saya kasih sekalian. Tajuk kita pada malam ini ialah berkebajikan. Dan bagaimana pilihan raya ini, apa yang dapat kepada rakyat jika sekiranya kerajaan itu menjadi lebih baik, dan apa rugi pada rakyat kalau sekiranya apa yang ada sekarang dikekalkan. Kita berbicara sebagai seorang Muslim dan juga sebagai rakyat Malaysia yang merdeka. Sebagai seorang Muslim, kita ada ukuran timbangan-timbangan. Di antara timbangannya adalah kesudahan kehidupan kita di akhirat nanti. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumar, digiring oleh orang-orang yang kufur kafir itu, termasuk orang-orang yang mereka itu Muslim, mukmin, Muslim tetapi mereka melaksanakan kemungkaran, ke neraka secara berombongan, bukan seorang-seorang. Dan pembalasan Allah kepada mereka bukan sahaja kerana mereka kufur, tetapi juga mengikut amalan kehidupan mereka. Kalau amalan kehidupan mereka adalah lebih kebaikan, mereka akan selamat. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara. Akan juga diiring orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka memasuki surga beramai-ramai. Jadi kesudahan itulah yang kita kena hitungkan. Sama ada kita bersama kumpulan yang menuju syurga atau kumpulan yang sedang menuju neraka. Bagaimana ditentukan? Pernah ada satu orang pemimpin sebelah sana, dia SMS, kita tak boleh tentukan orang ini masuk syurga, orang ini masuk neraka. Betul. Tetapi Allah Maha Adil. Allah telah menyediakan formula. Siapa ikut formula ABC, dia masuk syurga. Siapa ikut formula ABC, AXYT, dia masuk neraka. Jadi Allah Maha Adil. Kalau kita dah buat jahat atas muka bumi, nak masuk syurga juga, memang boleh kalau rahmat Allah diberikan pada kita. Tetapi rahmat Allah juga ada syaratnya, yaitu rahmat Allah diberikan bersekali dengan keimanan, ketakwaan dan amal soleh kita. Kalau Allah masukkan ke dalam syurga orang yang berdosa dan dia tak pernah bertaubat,
Jadi macam sia-sia lah Allah lantik Rasul-Rasul dia menyuruh orang ni supaya beriman, melakukan kesalehan dan ibadah-ibadah kebaikan-kebaikan ini. Satu daripada program Islam ialah berkebajikan. Bila kita berkebajikan, jangan pula senang-senang kata pas dah tukar rasa. Ini maksudnya orang tak faham Islam itu sendiri. Bahkan kalau kita tengok Al-Fatihah, berapa namanya? Ummul Kitab, Sab'al Masani, Al-Fatihah. Dia bukan satu nama. Hari kiamat sendiri itu berapa puluh nama. Dan Nabi SAW nama dia beratus nama Nabi SAW. Kebetulan anak saya 7 orang laki-laki, semua saya ambil nama Nabi SAW. Bisa kata Ahyat nama Nabi. Nama Nabi. Jadi kalau kita panggil ya Ahyat, sallu alaih, wahai Ahyat, iaitu kita tuju pada Nabi, selawat ke atas anak. Juga nama Nabi SAW. Hasyir, nama Nabi SAW. Mujtaba, nama Nabi SAW. Al-Murtada, nama Nabi SAW. Al-Mustafa, nama Nabi SAW. Abul Qasim, nama Nabi SAW. Jadi kalau kita kata tadi saya berikan salawat saya kepada Al-Mustafa, jadi nanti mari pula bila kata Datuk berucap tak beri salam selawat pada Nabi SAW kerana tak sebut nama Muhammad SAW, kerana mereka tak tahu nama Nabi beratus-ratus. Nama Allah SWT walaupun disebut oleh satu hadis Nabi SAW ada 99 kurang 1 daripada 100. Tetapi ada pula doa Nabi SAW yang menyatakan nama Tuhan dalam 3 kategori. Kategori yang pertama, nama-nama Allah yang disebut di dalam kitab-kitabnya. Kemudian nama-nama Allah yang diajar khusus kepada hamba-hambanya yang tertentu. Dan ketiga, nama-nama Allah yang disembunyikan oleh Allah sendiri. Bila kita tahu, akhirat nanti kita tahu nama-nama Allah yang disembunyikan oleh Allah SWT. Baik, kita ambil yang 99, nak senang. Kalau kita minta rezeki, boleh minta dengan Ya Allah pun boleh. Kalau kita minta ada rezeki dengan Ya Qahar pun boleh, Ya Jabbar pun boleh. Ya Jabbar, Tuhan yang gagah kuasa, berikan saya rezeki, boleh. Tapi orang panggil tak berapa sesuai. Yang mana sesuai, Ya Razak, Ya Wahab, Wahabli, Habli Ya Wahab, ilman wa hukman li rizki Ya Razak kunli yassiran. Itu antara kasidah setengah habaib. Maknanya, wahai yang Ya Wahab, yang maha pengurnia, kurniakan kepada saya ilmu dan kebijaksanaan. Li rizki Ya Razak kulli musahhil. Rezekikan saya, wahai Ya Razak, rezeki yang murah ataupun mudah. Jadi sesuai. Jadi kalau kita panggil Ya Razak, Ya Wahab, Ya Hamid, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Alim, Ya Alim, Ya Jalil, Ya Jamil, jangan pula kita kata dah lari dah, kerana kita tak sebut nama Allah SWT. Yasin sendiri berapa nama-nama, dan surah-surah tertentu ada nama-nama tertentu. Jadi bila kita kata Islam berkebajikan, jangan pula kita kata kami dah tolak negara Islam. Tak betul macam itu. Kerana berbagai dan banyaknya nama itu menunjukkan kepada Tuhan punya nama adalah hebat, indah, tinggi, mulia, kebesaran dan lain-lain. Jadi Islam pun demikian. Kalau kita nak market Islam, kita boleh market dalam berbagai-bagai segi, termasuk berkebajikan tadi. Kita ambil contoh bagaimana strategiknya berkebajikan dalam konteks dakwah, dalam konteks perjuangan. Kita balik pada Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi dalam perang salib yang terakhir, bila semua tentera salib telah dikalahkan, tentera salib dia ada 2 kategori. Kategori elit, mereka ni datang dengan kapal. Kategori askar biasa, mereka datang dengan jalan darat. Bila sudah tewas, kepala-kepala jeneral balik dengan kapal. Kapal terhad tak muat. Askar biasa yang berjalan kaki naik kuda terpaksa
tinggal dan dikepung oleh tentara Salahuddin Al-Ayyubi di bulan-bulan macam ni, November, Disember, bulan musim sejuk, saji ada. Jadi bila dah sejuk, selimut tak ada, mereka kalah perang, makanan tak ada, dikepung. Salahuddin Al-Ayyubi mengarahkan tenteranya, jangan dibunuh tentera yang terkepung, berikan mereka selimut, berikan mereka pakaian, berikan mereka makanan, berikan mereka perlindungan, jangan diapa-apa. Hasilnya dalam sejarah ditulis oleh Ismail Faruqi dalam buku di Atlas Budaya Islam, separuh dan lebih daripada tentera ini masuk Islam kerana melihat kepada kebaikan, layanan dan kemanusiaan yang diberikan oleh tentera Islam. Dalam musim perang boleh lagi dipertimbangkan. Jadi kita dengan UMNO ni, saya tak nak kita anggap UMNO ni lawan kita ataupun musuh. Dia lawan politik, tapi bukan musuh politik dalam berarti kata perang. UMNO ni nak kita berperang dengan dia. Jadi kita jangan ikut cara dia. Kita berdakwah, dia berperang. Kita berkempen damai. Kita menawarkan manifesto kita, cadangan-cadangan kita, apa yang kita boleh baiki negara ini dari segi jenayah, dari segi akhlak, dari segi media, dari segi kebebasan bersuara, dari segi anak muda, dari segi kebajikan, dari segi perumahan, dari segi tentera. Cikgu Lee kata tentera UMNO gugur, kata tentera nak kawal. Saya insyaAllah saya mengurusi manifesto PAS. Saya berunding dengan tentera-tentera. Saya dapat daripada idea tentera 8 tawaran. Kerana tentera sendiri ada masalah, banyak masalah tentera. Tentera sendiri dia tertekan, dia tak dilayan dengan adil. Kita akan berikan tawaran itu 8 tawaran, tapi tak boleh beri sekarang. Kalau beri sekarang, orang-orang suasana ambil mesin photostat, dia photostat. Dia tak pandai fikir, dia hanya pandai photostat. Kita fikir detik, beri pada dia photostat. Bukti tenaga kita dekat dengan pilihan raya. Kita akan berikan kepada tentera, kepada keluarga di tentera, pada isteri tentera, tentera yang berpencen, tentera yang tak berpencen, tentera yang masih bekerja, tawaran yang tidak pernah diberikan oleh kerajaan Malaysia sejak merdeka, menghormati dan menghargai pengorbanan dan sumbangan tentera. InsyaAllah 80% tentera akan sokong kita. Saya rasa kerana tentera pun dia orang tentera ni orang. Dia bila dia ada masalah, dia ada perasaannya, dia ada harapannya, dia ada cita-citanya, dia punya tanggungjawab, dia punya impian. Jadi insya-Allah mereka juga boleh menyokong pakaian. Jadi yang dok kata akan berlaku huru-hara ni UMNO je. Saya yakin pilihan raya kali ini pilihan raya paling aman. Pukul 5 jalan raya dah tenang. Pukul 9 rakyat dah menyambut kemenangan kita, insyaAllah. Pukul 10.30 malam, Agong nak panggil wakil-wakil parlimen kita menghadap untuk menentukan barisan kepimpinan yang baru, Perdana Menteri yang baru, kerana kita tak nak ada transition. Agong malam tu tak boleh tidur awal, kita kena jaga sekejap. Jadi saya nasihatkan pada Agong malam tu, tolonglah jangan tidur masuk baju awal sikit. Pukul 10.30 saya jangka kita dah membentuk kerajaan. Jadi mana yang nak huru-hara tadi? Yang huru-hara tadi isi borang dah. Datang bertubi-tubi nak masuk PAS lah, ketua cawangan, ketua ni. Dr. Rosli malam tu kena cari borang siap-siap. Ini saya punya jangkaan. Saya punya jangkaan begitu. Betul. Pilihan raya kali ini pada jangkaan saya pilihan raya paling aman. Kerana saya berpendapat 70% rakyat telah pun mempunyai pilihan di dalam hati mereka. Hanya nak memperturunkan pada kertas ini. Kerana itulah talih berandaya tidak pernah dalam sejarah kita sampai kepada saat yang paling akhir. Nak beranak tak jadi. Nak beranak tak jadi. Perhimpunan Agong UMNO tahun lepas, saya masih ingat lagi. Tuan-tuan mungkin tak ingat, UMNO sendiri dah tak ingat. Najib masa menggulung perhimpunan tersebut berkata, sekarang saya telah azan dengan qamat beza 10-15 minit. Kejap lagi saya akan qamat. Siap, katanya Najib. Tahun bila dia azan? Tahun lepas. Tahun 2012, bulan 12.
Dia tak azan lagi. Setahun dah tak azan lagi. Maknanya sakit perut tak jadi nak beranak. Pasal apa? Pasal apa tak jadi nak beranak? Takut kan? Pasal kira-kira dia rakyat tidak lagi menyebelahi mereka. Bila rakyat tak menyebelahi mereka, kenapa dia sambung nafasnya? Daripada mati awal, lebih baik mati lambat. Wajah atas sakratul maut wal haq. Zalika ma kuntum minhu tahid. Dalam surah Qaf. Surah Qaf. Bila datang saat ajal, itulah yang paling ditakuti oleh siapa? Oleh orang jahat. Orang baik, dia rindu pada Allah SWT. Dia nak jumpa Allah SWT. Banyak kisah orang alim, nabi-nabi, dia rindu dengan Allah SWT. Ada satu orang, dia baca laqad ja'akum sampai akhir dia. Jadi dalam hadis Nabi SAW, siapa baca 7 kali pagi, 7 kali petang, dia tidak akan mati pada hari tersebut. Orang ini 100 tahun lebih. Dia bermimpi Nabi SAW datang dalam jumpa dia. Dia kata, wahai saudara, adakah Tuhan tak nak jumpa saya? Tak nak jumpa Allah SWT? Tiap-tiap hari baca laqad ja'akum sampai malaikat nak pergi ambil nyawa tak boleh. Bila dia datang, Nabi jumpa dia, Masya Allah, dia menangis. Saya dah lama nak jumpa Nabi SAW. Saya dah lama rindu pada Allah SWT. Ambillah saya pada hari ini. Itu kisah orang yang saleh. Yang jahat, Masya Allah, matilah yang dia paling takut sekali. Jadi bila dah mati dah nak dekat lah, doktor kata 3 jam lagi, 3 bulan lagi mesti awak macam-macam mana pun 8 Mac 2013 malaikat datang, sambung lagi 60 hari, that's all, finish. Masya Allah, Masya Allah. Ada yang menangis, nak buat macam mana, dosa mana, nak tobat tak janda, nak tobat pula kata orang tak boleh tak dan angkat. Macam mana Menteri Perasaan dan UMNO kata, saya minta maaf pada rakyat Malaysia. UMNO dulu-dulu memang ada buat kesalahan. UMNO sekarang yang royalti minyak saya ni, yang tak bayar UMNO dulu, UMNO sekarang, UMNO akan datang. Sama aja. Jadi kalau Cikgu Lee kata tadi, musang menangis, ayam jangan sedap. Serigala menangis, bibi dalam kandang jangan keluar kandang ikut dan malam-malam. Nampak serigala menangis, kita pun ingat serigala bertobat. Selagi tarik dia tu ada situ, selagi dia diciptakan makan ayam, makan musang, makan kambing diri-diri, jangan percaya dengan tangisan serigala. Kita kena berhati-hati. Apatah lagi buaya di musim panas. Kalau kita pergi dalam zoo musim panas, buaya memang menangis. Saya sendiri pernah tengok buaya menangis. Jadi kalau kita beri holo betih kita, ditibai yang betih-betih sambil menangis. Jadi kita yang di Kelantan ni, kalau dia kata dia minta maaf, kita hantar balik lah. Syarat taubat 3 perkara. Surah ke balik? Kalau betul taubat nasuha, Surah ke balik? kita betul-betul menyesal. Dan cara kita tunjukkan penyesalan, hak yang terhak dipulangkan. Orang tak pulang macam mana? Kalau nyawa orang diambil, kita kena pergi jumpa keluarga. Kalau keluarga diampunkan, ampun. Kalau keluarga dia kata kena bayar, dia kita kena bayar. Kalau ambil duit royalti Kelantan, ambil, minta maaf. Lepas tu ambil lagi, ini pun saya nak minta maaf. Lepas tu tahun depan saya nak ambil lagi, minta maaf. Jadi kalau rakyat Kelantan maaf, Allah buka balik pada kita. Pasal maaf apa benda macam ni? Kau maaf, hak kau orang ambil, engkau maaf sampai ambil. Jadi hak rakyat Kelantan ni kena pulangkan. Ada orang kata bayar wang ihsan, okey lah tu, dah bagus tu. Daripada beri pada kerajaan Kelantan, dia salah guna. Baik UMNO salah guna, UMNO salah guna tak apa, kerajaan Kelantan tak boleh salah guna. Tak ada kita guna lagi, dia kata kita salah guna. Baik, dari segi wang ihsan ni, dia macam mana dia guna kita tak tahu. Datuk Mustafa kata wang ihsan Kelantan dah dapat 61 juta. Tapi awang adik kata baru dapat 42 juta. Beza dekat 13 juta. Itu jumlah dah berbeza.
Masya Allah, mungkin setengah. Okey. Tak ingat keluar balik. Jadi kira-kira tak cukup. Jadi inilah masalah kita bila kerajaan tidak bertakwa. Dan bila kerajaan bertakwa, kebajikan adalah antara agenda. Saya ambil contoh. Contoh ini excellent. Kelantan sendiri tak boleh buat lagi. Walaupun saya dah baca, sebahagian benda yang saya baca tentang pemerintahan parlimen Islam dalam berkebajikan, saya sendiri tak boleh nak buat. Misal, Sayyidina Umar Khattab, dia jumpa satu orang, orang tu tak ada tangan, tudung tangan. Dia Amirul Mukminin, Amirul Mukminin. Dan Sayyidina Umar antara Amirul Mukminin yang kuat menangis bila dia jadi Amirul Mukminin. Beza dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar dia kuat menangis belum dia jadi Amirul Mukminin. Sehingga bila Nabi cadang dia jadi imam, suruh jadi imam masa Nabi uzur, Aisyah puteri dia kata, "Ya Rasulullah, minta tolong jangan suruh papa saya. Dia ni penghibur. Baca Quran menangis. Jadi imam menangis." Tapi bila dia jadi khalifah, dia menghadapi masalah-masalah seperti orang tak bayar zakat, seperti murtad dan lain-lain. Dia punya pendirian adalah seperti besi. Tetapi Umar Al-Khattab masa Nabi hidup, sikit-sikit dia keluar pedang. Kerana dia tahu Nabi ada sebelah dia. Dan Nabi akan kata, Umar masuk balik pedang. Jadi selamat. Selamat. Tetapi bila Nabi dah tak ada, dia jadi Amirul Mukminin, dia takut dengan Allah SWT. Takut yang sebenar-benar takut. Bukan satu kepura-puraan. Dia takut di depan ramai, dia takut bersendiri. Dia takut di dalam gelap malam, dan dia takut dalam siang yang cerah benderang. Bila dia pergi rumah makcik-makcik, pakcik-pakcik yang miskin, tak ada apa-apa, dia menangis tetangga dia. Ada tangga makcik-makcik. Dan bila dia jumpa orang yang tak ada tangan tadi, bagaimanakah anda mengambil wudhu? Ini pertanyaan Amirul Mukminin. Awak ambil air sembahyang macam mana? Bukan tanya RM300 dia bagi tadi, awak dapat ke apa? Awak ambil sembahyang dengan apa? Never in his history, tidak pernah dalam sejarah peradaban yang lain, bantuan negara dalam kebajikan termasuk spiritual aids and assistance. Tidak ada. Hanya dalam sejarah Islam, bantuan berkebajikan termasuk untuk spiritual, termasuk untuk ibadah. Orang ni kata, "Ya Amir Mukminin, soalan entah ni, entah pun dah tahulah. Anak tak ada tangan. Macam mana Nabi wudhu?" Umar panggil pegawai dia, lantik satu orang petugas, bayar gaji daripada Baitul Mal, kuasa serta merta, kelulusan Amir Mukminin. Tugas orang ni ialah ambil air untuk beri orang ni wudhu. Kemudian dijumpa satu orang bekas sahabat Nabi SAW, dah hilang penglihatan kerana tua. Dia tanya sahabat ni, "Bagaimana anda pergi berjamaah solat berjamaah ke masjid?" "Ya Amir Mukminin, nak pergi semayang jamaah masjid macam mana? Mata saya tak nampak." Terus dilantik satu orang pegawai untuk kerja dia hanyalah bawa orang ni pergi ke masjid semayang solat berjamaah. Ya. Jadi ini saya boleh cerita. Kelantan sendiri duit tak cukup nak buat. Tapi cita-cita saya kalau dapat duit royalty, saya akan buat apa yang telah Umar Al-Khattab. Alhamdulillah. Maknanya Islam telah mempunyai modal berkebajikan yang paling excellent, yang tidak pernah berlaku dalam civilization lain. Dalam masa Osmaniyah, Khalifah Osmaniyah, ekonomi berkembang, perdagangan berkembang kerana keadilan pemerintah. Lalu diwujudkan wakaf-wakaf. Oleh kerana institusi pendidikan, kesihatan sepenuhnya telah berjaya dibiayai oleh kerajaan, orang ini nak wakaf untuk apa lagi? Sehingga dalam rekod mereka mendirikan hospital untuk orang sakit mental melalui duit wakaf. Mereka meletakkan minuman percuma di hotel-hotel yang ditumpangi oleh pedagang-pedagang. Kalau musim panas, airnya dingin, bersekali dengan mandi, percuma. Dan akhir sekali duit wakaf ni masih ada lagi.
Lalu mereka menyediakan makanan kepada binatang liar di hutan di musim sejuk, di musim dingin. Saya pernah pergi Turki, pernah bas sangkut atas bukit. Saya lupa bukit apa, penuh salji. Ada kedai kecil sebiji. Masuk dalam kedai kecil ni, tiba-tiba datang 2 ekor anjing hutan dengan anak dia. Jadi pakcik ni berikan roti kepada orang. Baru saya faham apa yang saya baca dalam buku mengenai dengan pemberian wakaf kepada binatang-binatang liar di musim dingin di bawah Khalifah Utsman. Itu ketinggian peradaban Islam. Jadi kalau kita nak ke Putrajaya memang sesuai. Amno dia berjuang apa? Dia berjuang apa? Bangsa, berjuang Melayu. Betul. Cuba bangun, betul kan berjuang Melayu? Tapi tipu juga. Saya orang Melayu. Saya daripada kecil saya lihat, saya rasa penindasan yang dibuat oleh UMNO. Bapa saya dinafikan pencet sampai sudah oleh pegawai-pegawai tertinggi UMNO yang sekarang dah meninggal. Saya tak nak sebut nama-nama. Saya tahu kesengsaraan, penganiayaan yang dibuat oleh UMNO individu, masyarakat, negara dan bangsa. Royalty petroleum ini apa masalah? Tak boleh bayar pada kerana apa masalah? Royalty minyak itu bukan UMNO yang bisa buat ada minyak dalam bumi. Bukan UMNO yang buat minyak itu. Allah yang letakkan sejak azali lagi. Kenapa UMNO tak boleh bayar pada kerana? Pahang tak ada keluar lagi. Tak ada keluar, minyak itu keluar 2014. Masa itu kita berhentak. Saya insya-Allah cadang saya jadi Menteri Petroleum. Ini saya cadang sendiri. Kenapa? Tak boleh makan cadangan saya ni. Tapi kerana saya cadang ni pasal utusan Malaysia cadang, saya Menteri Perdagangan Dalam Negeri. Jadi saya tak suka Menteri Perdagangan Dalam Negeri ganti Mustafa Mahmat, nampak dekis sangat saya. Naik pangkat sikit, Menteri Petroleum. Itu cadangan saya. Bertanding tak tahu lagi. Menang tak tahu lagi. Tapi daripada beri yang utusan, dia buat muka depan, gambar saya keluar muka depan menteri. Punyanya UMNO ni dia sendiri percaya dah kerajaan dia buntu. Mahathir pun kata Perdana Menteri paling layak 2 orang, Ustaz Hadi dengan Kapasin. Najib ke mana? Jadi kalau 2 orang layak, Najib kena berhenti lah. Jadi nak beritahu UMNO sendiri dari psikologi, dia dah psikologi orang kalah. Dan saya teringat ucapan Mahathir tahun 2000. Mungkin tuan-tuan dah tak ingat. Ucapan Mahathir semasa menggulung Perhimpunan Agung UMNO juga. Melayu tak ada lupa. Bukan, dia kata macam ni. Dia kata UMNO kena belajar jadi pembangkang. Ingat? Bila saya ingat, tuan-tuan pun ingat. Maknanya ingatan saya kuat pada tuan-tuan saya. Mungkin bakal yang tidak Melayu sepenuhnya. Macam Mahathir pun saya rasa dia tak Melayu sebetul-betul. Dia mama ni. Mama pun bagus, maknanya bersekali dengan kita. Tetapi maksud saya ialah Mahathir kuat ingatan ini kerana dia bukan pure Melayu. Jadi Perdana Menteri kita tak pernah ada pure Melayu. Tun Razak dia Bugis. Kan Bugis dengan Melayu ni lebih kurang, tapi bukan Melayu dah, dia Bugis. Kalau kata Melayu Bugis tu Melayu lah, pasal apa nak kata Bugis tak? Jadi kerana Melayu dengan Bugis ni lain, maka ni kita panggil Bugis, ini kita panggil Melayu. Hussein On Turki. dia Turki. Hussein On Hussein Off Hussein On pun Turki. Orang Off pun Turki. Tun dan Tengku Abdul Rahman, kita bukan nak mengecilkan bangsa-bangsa ni, tetapi kalau kata UMNO kata dia berjuang Melayu, kenapa Perdana Menteri tak pernah ada Melayu? Kalau berjuang ni negara, tak ada masalah lah, saya pun setuju. Bukan saya tolak kerana dia tu Turki ke apa, tidak. Tetapi biarlah sesuai apa yang UMNO berjuang dengan apa yang dia dapat. Tengku Abdul Rahman ni dia orang Thailand. Bukan kata Thailand tu rendah pada Melayu, tak ada. Lepas tu Tun Mahathir dulu ada putihnya. Putih biasanya suka makan capati. Jadi maknanya tidaklah orang Melayu sekatul-katul. Tapi boleh kita terima. Lepas tu Najib pun oleh kerana Tun Razak Bugis, dia pun Bugis. Jadi nak tunggu Perdana Menteri Melayu UMNO ni belum ada.
Jadi kalau macam tu, janganlah kita besar-besarkan sangat Melayu tak Melayu. Apatah lagi UMNO sendiri mengkhianati mereka. Mengkhianati mereka. Di Penang. Di Penang ni saya pergi Penang 3-4 kali sebelum pilihan raya, dan saya pergi 4 kali. 2-3 tempat. Satu di Tasik Geluguk, satu ialah di Masjid Tanjung Keling. Masjid Tanjung Keling saya dibawa pergi melawat masjid. Masjidnya 300 tahun lebih, sempit, dah semua dah orang sembahyang. Sebelah dia tanah perkuburan lama penuh dah. Nisa bertindak-tindak. Jawatan kuasa masjid untuk 15 tahun berturut-turut buat memorandum kepada Kos Sukun, Ketua Menteri UMNO Barisan Nasional daripada kaum Jawa. Saya dipahamkan Kos Sukun orang Jawa. Kos Sukun bagi setengah orang UMNO Penang, dia orang Jawa. Ya. Lim Guan Eng saja Cina. Jadi Kos Sukun Jawa, Lim Guan Eng Cina. Jadi dulu UMNO tak bising pasal dulu Ketua Menteri Pulau Pinang Jawa. Sekarang saja UMNO bising kerana Pakatan Rakyat telah menyebabkan hilangnya jawatan daripada orang Jawa pergi ke orang Cina. Ini cara UMNO berfikir. Kita pun kadang-kadang pening juga cara. Baik, 15 tahun melalui AJK UMNO bahagian akhir sekali dekat Pilihan Raya, orang kampung tu macam menangis. Beritahu saya, Kerajaan Pulau Pinang telah luluhkan tanah ini yang kita pohon untuk dibesarkan masjid dan tanah kuburan orang Islam kepada satu AJK UMNO bahagian untuk didirikan kelak. Tiba-tiba Alhamdulillah kerajaan bertukar tangan. Lim Guan Eng jadi Ketua Menteri, AJK Masjid dan Tanah Kuburan angkat permohonan diluluskan 15 juta untuk ambil balik tanah daripada AJK bahagian dipulangkan pada masjid dan tanah kuburan. Sebab itu dalam Dewan Undangan Negeri Kelantan, depan wakil UMNO saya kata DAP lebih baik daripada UMNO. Wakil rakyat UMNO Dato' Ali yang berucap dalam perhimpunan agung UMNO, tema ucapan dia adalah Red Warrior. Red Warrior ini kejayaan UMNO Kelantan. Masya Allah. Takkanlah sampai macam tu perjuangan UMNO. Bola jadi perjuangan dia. Baiklah. Dia kata yang berhormat, berani ke yang berhormat, kenyataan berhormat ini disiarkan dalam media. Saya kata kalau saya takut, saya tak kata. Saya dah berucap, saya nak ulang sekali lagi, DAP lebih baik daripada UMNO. Tapi orang UMNO ada di sini jangan marah. Kena terima kasih pada saya. Kerana saya tak kata UMNO jahat. Saya tak kata UMNO jahat. Saya kata DAP baik daripada UMNO. UMNO pun baik juga. Baik. Tapi baik UMNO baik dengan DAP, lebih baik DAP. Jadi kalau UMNO kata dia nak makan lebih, dia perangai baik, insya-Allah saya tambah makan. Kalau dia perangai tak senonoh, macam mana nak suruh mereka tahu? Macam Tan Sri Muhyiddin kata, UMNO dah berubah. UMNO dah berubah. Siapa kata? UMNO kata. Dah. Kalau jiran kata kita dah jadi baik, Alhamdulillah. Dulu tak pakai kopi yang sekarang baiklah. Dulu selalu pakai depan pagar rumah kita. Kita horn pun dia 7-8 tahun. Sekarang Alhamdulillah UMNO dah baik. Kalau jiran kata kita baik, menasabah. Kalau kita sendiri, saya dah baik, lepas tu duit OMB tak bayar juga, saya kena kata tak baik lagi. Tak baik lagi. Linas kata tak baik lagi, Rapid kata tak baik lagi, Bersih kata tak baik lagi. Rakyat Sarawak sabar. Kalau kita ni orang Islam mukmin, kita tengok kesengsaraan rakyat Sabah Sarawak masa pilihan raya dulu, Masya Allah, kita akan menangis sampai bertahun-tahun. Sampai hari ini saya masih ada dalam kepala ingatan saya, satu orang Iban tua pakai seluar pendek, pakai t-shirt, tangan dia lembek sebelah, duduk bersimpuh, cerita pada saya tangan dia patah masa muda tepat kayu, tapi kerana hidup survival, dia minta keluarga dia letak parang panjang di sini, ikat parang tu dekat lengan.
dengan pelatas jabatan, dia gunakan baki tenaga untuk buka tanah seluas 15 ekar. Tanah yang dia buka dengan tangan patah dia tadi telah dirampas oleh kerajaan Palestina. Adakah kita sebagai seorang mukmin tidak terpanggil untuk membela nasib mereka? Bagaimana cara kita nak membela nasib mereka kalau kekuasaan masih pada parti yang ada pada hari? Maka ia adalah kewajiban bersama. Bukan masalah orang Bani sudah selesai, bukan masalah orang Kajang sudah ada kerja, bukan masalah orang sini sudah senang lena. Masalah kita ialah untuk menegakkan tugas kita sebagai khalifah fil ardh, menegakkan keadilan, membela yang teraniaya, memakmurkan negeri dan negara, mengagihkan kekayaan yang sebaik-baiknya, membela keadilan dan kebenaran. Itu kewajiban agama yang akan dipertanggungjawabkan di soal oleh Allah SWT. Balik, bukti Allah bawa datang Zulkarnain sebagai modal dalam surah Al-Kahfi. Allah bawa Nabi Yusuf sebagai modal dalam satu surah yang lengkap, surah Yusuf. Tak ada cerita lain, hanya cerita tentang Yusuf, bagaimana dia modal kepimpinan dan dia modal pemerintahan. Allah bawa cerita Daud alaihissalam, Sulaiman alaihissalam. Allah bawa model-model ini ialah untuk kita ambil mesej bahawa Islam agama pemerintahan. Bukan awak kena jadi raja, bukan awak kena jadi ketua menteri, menteri Perdana Menteri, tetapi anda semua secara kolektif, secara jema'i mengtalih dipertanggungjawabkan atas bahu anda untuk sama-sama mendirikan sebuah kerajaan yang berteraskan Islam. Bagaimana PAS boleh bersatu dengan DAP? DAP anti negara Islam, kita pula PAS adalah sebuah parti Islam. Ini kelebihan Islam. Kelebihan Islam adalah Islam menerima realiti politik, realiti sesuatu masa, dan secara kreatif kita participate dan accommodate perkembangan itu, dan akhirnya natijah akhir adalah untuk Islam. Hari ini ramai rakan-rakan kita belum mengenal Islam, apalagi untuk kasih kepada Islam. Dengan perangai tak senonoh kita, pentadbir kita, pemimpin-pemimpin kita, pemerintahan kita, institusi-institusi yang dikuasai oleh orang Islam, macam mana orang nak respect Islam? Macam mana orang nak kasih dengan Islam? Tapi bila Umar watak macam Umar ada, watak macam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada. Nabi dalam satu peristiwa, saya nak beritahu berkebajikannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu orang kumpulan ketua kaum yang belum masuk Islam, dia nak uji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, kami orang miskin. Rasulullah panggil dia pergi ke dekat Bukit Uhud. Ada orang sedekah kambing satu wadi sebelah Bukit Uhud kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi panggil dia, pegang tangan dia, semua kambing ini anda bawa pulang kepada kaum anda. Ini adalah bini anda. Bila dia bawa pulang pada kaum dia, dia kata kepada kaum yang syarikat dia kata, mustahil Muhammad bukan seorang Nabi. Kalau dia bukan seorang Nabi, dia tidak akan memberikan kepada kita semua kambing biri-biri yang dia. Mereka masuk Islam. Mereka masuk Islam. Jadi memperkenalkan Islam itu melalui pemerintahan, bukan sekaligus tegem macam itu. Ada tahap-tahap, ada kebijaksanaan-kebijaksanaan, sehingga bila mereka tengok, Masya Allah, ini Islam, Islam adil. Sekarang orang India yang susah, berapa beratus ribu orang India susah sejak merdeka. Bukan saya nak menafikan orang kaum saya susah, orang Melayu susah, tapi saya nak tengok dari perspektif silang kaum. Jangan kita bincang kaum kita saja. Kalau kita nak berdakwah, kalau kita nak mengembangkan Islam dalam perspektif mati racial di negara kita, kita kena silang berkebajikan. Orang India yang miskin sejak merdeka, mereka kerja hanya untuk tuari getah, dan bila mereka dah pencen ataupun berhenti daripada ladang mereka, mereka tak ada rumah, mereka tak ada gaji. Akhirnya anak-anak mereka jadi penjenayah. Kita marahkan orang India, kita bunuh pugil dalam lokap tulis, dan kita nafikan keadilan kepada keluarga. Ini salah. Agama kita salah. Satu nyawa yang dikorbankan, seperti kamu telah mengorbankan seluruh nyawa manusia.
Itu Islam. Jadi kalau kita angkat kedudukan orang India, kita berikan mereka peluang belajar, mereka jadi expert IT macam orang India di India, negara kita juga boleh tumpang. Dan pada masa yang sama, mereka sayang dan hormat pada Islam. Kerangka yang pertama. Kalau kemudian mereka dah sayang pada Islam, mungkin mereka masuk Islam. Tapi kalau kita kata Melayu sampai kiamat, orang Cina macam Cik Guli ni tak boleh jadi Melayu. Kalau kita beli cat, jadikan dia brown sikit pun, 3 hari lepas tu tanggal balik cat. Jadi buat apa duit kerajaan je? Baiklah kita terima hakikat kebesaran Allah SWT, menjadikan kita berbilang-bilang kaum dan keturunan. Tetapi semuanya boleh disatukan dengan 2 perkara. Pertama dengan akidah yang satu bagi yang telah menerima akidah, dan menyatukan mereka dengan keadilan Islam bagi yang tidak beragama Islam. Ini falsafah politik kita. Jadi sebab tu kita nak ke Putrajaya. Tapi dia kata kita ni nak Putrajaya, bukan. Kalau anda lagi ibu kota kita berpindah dalam Selat Melaka, kita kena pergi Selat Melaka. Pasal bukan Putrajaya itu matlamat kita, tetapi pusat kuasa itu mestilah pada tangan orang yang bertakwa. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Bukan main lagi doa. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Dan Presiden UMNO pun alhamdulillah buat pertama kali dia pandai doa. Ini perjuangan kita pas. Dan dia tak kebir pula. Allah Akbar. Jadi mananya keris hidup Melayu tu? Kalau dulu 50 tahun dulu tak kebir, kan dah selesai masalah. Dah 50 tahun lebih dah mati beratus-ratus ribu orang dah. Baru ingat nak tak kebir. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dah nak mati dah. Takbir pun dia, menangis pun dia, minta maaf pun dia, itu pun dia, ini pun dia. Ini tanda-tanda Dia nak ngaku. tanda-tanda InsyaAllah kita doa. Bukan seronok sangat UMNO ni. Orang panggil Qadina Lillah. Ya, tapi kita menderita dah sekian lama. Rakyat kita menderita. Kenapa masih ada lagi orang miskin? Ini saya punya pendapat sendiri. Saya tak kongsi lagi dengan Pakatan Rakyat, dia terima tak terima lain kira. Saya punya pembacaan, saya punya pendapat. Petronas dia kena bayar zakat. Walaupun setengah ulama kata bila agensi kerajaan tak payah bayar zakat. Tapi saya punya pendapat yaumah hasadih, pada hari Tuan, mana-mana sihat yang berkeuntungan mesti bayar zakat. Dan Umar Abdul Aziz antara yang advance dalam pengenalan zakat-zakat pada item-item yang baru. Sehingga Umar Abdul Aziz pernah mengenakan zakat bagi hasil daripada lautan. Kerana dia pun keuntungan. Datang kita untung, tiba-tiba kita kau hasil laut untung, zakat tak ada. Itu tak logik, tak masuk akal. Jadi logam petroleum ini hasil utama negara. Apa beza zakat dengan cukai? Jangan pula Cik Guli, dia orang bukan Islam, dia akan tuduh saya, ini nak mengislamkan sehingga Petronas bayarkan. Islam agama untuk semua kaum, agama untuk semua agama. Ini beza Islam dengan ideologi yang lain. Islam agama untuk semua kaum, agama untuk semua agama. Apa dalilnya? Dalilnya Ibnu Katsir mengatakan zakat yang dipungut oleh kerajaan boleh diagih-agihkan kepada semua penganut agama lain. Kalau mereka agama Hindu, mereka miskin. Mereka orang India, mereka miskin, layak menerima zakat. Kalau mereka orang Cina di bandar, mereka juga miskin. Mereka sudah tua, tidak ada anak-anak untuk menyarap kehidupan mereka. Mereka layak menerima zakat. Jadi kalau kita kenakan zakat pada Petronas, dia untung lebih kurang 60 bilion satu tahun. Kita ambil kadar yang paling minimum 2.5% tahun. Dalam masa 5 tahun, dengan 8 target group ataupun asnaf yang ada dalam konteks zakat yang berbeza daripada cukai. Cukai kita boleh guna untuk apa saja belanja. Nak beli jet, kita boleh bayar dengan cukai. Nak beli kapal selam, boleh bayar. Nak bayar duit lebih pada kapal selam, cukai boleh. Zakat tak boleh. Ya? Itu pun ada menteri guna duit zakat bayar kos ruaman. Ya? Itu UMNO. Ya? Lepas tak. Baik, bila kita ambil zakat daripada Petronas, yang kita panggil rikas, yang kita panggil ma'adin, kita letakkan dalam satu tabung, kita buat satu pembalangan khusus, pegawai-pegawai yang khusus, kita beri pada semua yang
memerlukan daripada Perlis Sabah Sarawak, Imat Kedatangan Dusun, Siam apa semua kita bagi 5 tahun, saya yakin tidak ada kemiskinan di Malaysia. 5 tahun. Kalau tak percaya, tak percaya. Tak percaya cuba. Jangan tak percaya balik hidupnya tu. Macam mana nak cuba? Lantik saya jadi Menteri Petroleum. Saya buat 5 tahun. Kan? Saya buat 5 tahun, insya-Allah. Jadi tak berhubung dengan jawatan lain kan. Saya tak terdekat, tak ada lagi orang kata Menteri Petroleum ada orang lain. Jadi yang berhubung dengan kapal sing pula. Kapal sing jaga menteri lain kan. Saya Menteri Petroleum. Baik, maksud kita ialah ada peluang untuk kita membaiki negara kita. Membaiki negara. Termasuk Melayu pun kita kena berjuang. Bukan bila kita kata kita mengambil berat kaum-kaum yang lain. Kita orang Melayu, bukan kita memperjuangkan Melayu kerana kita Melayu. Kita memperjuangkan Melayu dalam perspektif keadilan Islam. Kalau Melayu lemah, kita wajib bantu Melayu. Bukan kerana kita Melayu, tetapi itu kewajipan kita sebagai seorang Islam. Ya. Jadi, bila nak bantu Melayu, jangan salah guna bantuan itu. Macam NFC. Bantu Melayu memang betul. Semua ahli lembaga tu Melayu belaka. Ya. Lembu-lembu pun Melayu juga. Tapi tak bolehlah macam tu. Dia korbankan duit negara kita. Macam tu tak boleh, salah. Jadi kita bantu Melayu bukan sebagai seorang Melayu, tetapi sebagai pemimpin negara yang adil. Oleh kerana Melayu perlu dibantu, kita bantu Melayu. Tetapi bantu yang betul-betul, bukan bantu cara main-main. Dan peluang kita bantu Melayu ini, pada pendapat saya, lebih cerah di bawah Pakatan Rakyat. Yang dia kata yang Syahrizad tu bertempik tu, yang histeria tahun lepas dah histeria dah, tahun ni histeria pula bertempik jadi 13 Mei apa semua. Kelantan 69 Pak Rentah Datuk Asri Menteri Besar. Dan tempat lain berlaku huru-hara kerana direka-reka. Bukan betul-betul rakyat bangkit nak berlawan sama rakyat. Dihasut di sana, dibakar di sini, ditakut-takutkan, api-apikan, berlakulah 13 ni. Mana negeri yang tak berlaku 13 ni? Kelantan. Kelantan alhamdulillah tak berlaku. Kita perintah secara Islam. Macam mana tak berlaku ni? Secara automatik tak berlaku ke macam mana? Tidak. Datuk Asri panggil semua ketua kampung Melayu, Cina, India, Siam yang dilantik oleh Kerajaan PAS, BJK 10. Dia panggil semua, Datuk Asri beri amanah. Kalau mati seorang, cedera seorang dalam kampung, tuan-tuan bertanggungjawab. Takut semua, hormat semua, ikut arahan ini, dijaga keamanan kampung, kawal kampung sehingga tak berlaku walaupun satu bulu roma mana-mana orang tidak gugur pada waktu 13 Mei tahun 69. Jadi kita nak beritahu Syahrizad, kalau kita menang, no Mei 13. Tak ada. Mei 13 tak akan berlaku. InsyaAllah. InsyaAllah. Tuhan akan turunkan rasa tenteram dalam hati semua rakyat. Tuhan akan turunkan rasa kasih kepada negara. Kasih pada pemimpin baru. Bercita-cita nak mengubah kepada kehidupan yang lebih baik. Tak akan berlaku huru-hara 13 Mei. Pulih ada dua jenis. Pulih baik, pulih tak baik. Tapi bila kerajaan baik, pulih jadi baik. Boleh jadi baik kerana kerajaan baik. Kerajaan tak baik, boleh jadi tak baik. Macam Musa Hasan, sekali baik, sekali tak baik. Sekali baik, sekali tak baik. Jadi maknanya asal kerja dia baik, asalnya baik, tapi jadi tak baik, masa tu dia ketua pulih negara. Dia ada menteri dalam negeri. Menteri dalam negeri screw dia jadi tak baik sekali. Lepas tu dia jadi baik. Jadi jipat pun macam tu, tokek kapek. Tokek kapek ni kita kena bincang khusus. Bukan kerana kita nak pelekeh satu-satu orang, tetapi dalam agama kita, bila pemimpin ada masalah peribadi sebesar itu, boleh lagi ke dia jadi Perdana Menteri dengan tak diperiksa, tak disiasat, tak dibawa ke muka pengadilan? Kalau apa Depak kata itu betul, kalau apa Balas Subramaniam kata betul, kalau apa jawatan kuasa Skopi di Perancis kata betul, kalau Altan Puyal itu sememangnya terbunuh kerana isu-isu yang disebutkan itu, adakah wajar kita mempunyai seorang pemimpin, seorang Perdana Menteri yang diheret oleh masalah-masalah sekejap itu?
Ini persoalan serius. Ini persoalan hidup mati negara kita. Jadi Perdana Menteri diam. Pasal dia kata diam tu mas. Kalau bercakap keluar mas. Hilang mas. Mana boleh macam tu? You are answerable. You are accountable. Awak ada accountability kepada rakyat Malaysia. Tolong jelaskan. Lipat dengan nyata menyatakan bahawa dia merundingkan dengan bala kerana dibayar oleh orang sekian-sekian untuk jaga keluarga orang sekian-sekian berkaitan dengan pembunuhan Al-Tantuya. Very serious accusation. Jadi kalau kita diam macam tu, bermakna Perdana Menteri kita, dia orang boleh haras, orang boleh blackmail. Singapura boleh blackmail, habis tanah KTM. Siam blackmail, habis itu. Orang ni blackmail, Amerika blackmail, habis. Yahudi blackmail, habis. Matilah kita. Jadi why not? Kenapa tidak? Kita katakan apa yang dikatakan oleh Islam. Anda tidak bersalah sehingga anda dibuktikan bersalah. Perdana Menteri Najib tak bersalah. Tetapi dia kena menjelaskanlah kerana kita kata dia tak bersalah. Dia kena tampil ke muka, come, I face you. Bawa bagi isu balap, bawa mari lepak, jawab satu-satu. Jadi nak takut apa? Kita tak bersalah. Tapi kalau kita diam macam tu, setengah orang kata, akan kata, ini salah. Kalau dia berani, orang Melayu kata, berani kena benar. Macam saya, Alhamdulillah, itu dengan awak tadi. Dia tuduh kita menyeleweng TDT. Na'udzubillah. Walaupun sebesar zarah dalam hati, tak ada niat nak menyeleweng, apa tak lagi menyeleweng. Esok saya kata, okey, mari kita debat. Live dalam TV. Tak nak sampai akhir. Kenapa takut? Kerana dia tuduh dengan sewenang-wenang. Dia tak ada bukti, tak ada apa, memang dia sengaja nak rosakkan reputasi. Jadi kita kena berani. Kalau kita tak berani, mana kita ada masalah. Lepas tu polis siasat. Polis siasat boleh kata memang tak ada apa-apa. Alhamdulillah. Maknanya berani kena benar. Jadi kita minta Najib, Datuk Seri Najib, berani kena benar. Jangan simpan masalah ini sehingga membabitkan negara, membabitkan UMNO, membabitkan masa depan negara kita. Dan apa sebab? Habis sekali 2 minit. Tun Mahathir. Tun Mahathir, saya masuk parlimen, saya hentak dia 2-3 perkara. Satu ialah kerana Petronas. Dia menyewa dengan bangunan KLCC itu, Petronas sewa. Dia bukan own ataupun memiliki bangunan itu. Dia keluar belanja 5 bilion buat menara tertinggi pada masa itu, 88 tingkat. Sekarang dah nombor 3 dalam dunia. Seluruh KLCC kecuali Suria KLCC, luas dia 3.2 juta kaki persegi. Purata Petronas sewa RM9.11 sen, 1 kaki persegi. Sejak siap bangunan itu dah 16 tahun. Bermakna 250 juta satu tahun, 16 tahun, 4 bilion ringgit Petronas bayar kepada Mid City Resources. Nama syarikat Mid City Resources yang dulunya Ananda ada saham dalam itu. Masa saya jadi ahli parlimen, saya bentangkan dalam parlimen, Mahathir tak pernah jawab, Petronas tak pernah jawab. Ananda ada saham dalam Mid City Resources. Bermakna bila Petronas bayar sewa kepada Mid City Resources, sebahagian untung sewa itu adalah untuk Ananda Krishna. Ananda untung dari pemula lagi. Dia beli tanah kuda lari, dia jual kepada Petronas lebih kurang 800 juta. Dia beli lebih kurang 300 juta. Dia dapat cash lebih kurang 500 juta. Dia ada saham, dia ada tanah. Maxis Tower 70% dia punya saham, 30% Petronas. Tanah sebelah Binjai kondominium yang ada kosong parking sekarang ini adalah tanah kepunyaan Ananda. Dia pula ada saham dalam menara berkembang. Dan bila Petronas bayar keuntungan sewa ini, Ananda dapat. Kemudian bila saya bangkit, kalau dia nak sembunyikan, dia jual saham itu kepada KLCC Holding. Kemudian KLCC Holding jual pun kepada KLCC Property. Sekarang dia jual 3 kali jual, 3 kali untung. Tapi sahamnya masih ada. Jadi bagi UMNO cawangan bahagian bertempur hidup Melayu demi rakyat, demi Malaysia, demi anak cucu dan sendiri. Datuk Hishamuddin naik presiden UMNO, demi anak cucu dia berjuang, dia baca habis nama anaknya. Dia baca habis nama anak dia, cucu belum ada pasal anak sulung dia baru kahwin malam dia. Kita anak anak Datuk K. Saya tak dijemput lah.
Saya tak jemput tapi saya tahu dah lebih kurang. Jadi baik. Nak baca nama cucu tak ada, baca nama anak. Baca nama anak. Tapi kita kata inilah kroni yang kita kata demi anak cucu tu, bukan anak cucu kita, anak cucu rakyat di seluruhnya. Kalau kita berjuang, saya berjuang untuk anak saya dengan cucu saya. Dr. Rusli berjuang untuk anak dia, cucu dia. Tak cukuplah kekayaan negara kita ni. Kita nak bagi sama anak-anak kita dengan cucu kita, tak cukup. Tapi kita berjuang untuk menjaga kepentingan anak cucu rakyat Malaysia seluruhnya. Baik. Jadi Mahathir tadi dia beri pada Ananda membuat kekayaan daripada Petronas. Dan kita kata kita berjuang untuk Melayu. Jadi bukan saya nak kata resis, tetapi dia tally perjuangan UMNO untuk Melayu tadi, bagaimana kekayaan Petronas melalui Menara Berkembang tadi jatuh kepada orang macam Ananda. Awak berjuang Melayu bertempik tiap-tiap kali pilihan lain, tiap-tiap kali perhimpunan keluar kering, tiba-tiba yang dapat ini orang lain. Tak sama perjuangan itu dengan hasil. Jadi bukan kita kata tak boleh langsung orang lain pegang kekayaan, tetapi dalam kes kekayaan Petronas, mengapa Ananda dipilih? Mengapa Ananda 3-4 kali dapat kekayaan? Mengapa kekayaan begitu besar diberikan kepada Ananda? Dan tidak pada Kelantan, tidak pada Terengganu, tidak pada Sabah, tidak pada Sarawak. Orang-orang ni negeri-negeri ni antara negeri termiskin di Malaysia. Kalau kita adil, kekayaan Ananda cukup untuk diagihkan kepada negeri ini. Saya berhenti di sini. Saya yakin semua pengundi sudah pun tahu mana kerajaan yang patut dipilih untuk pilihan raya akan datang. Dan insya-Allah kita berdoa pilihan raya ini adalah pilihan raya yang aman daripada Perlis sampai ke Sabah sampai ke Sarawak. Dan bahkan saya berdoa agar kerajaan ini tumbang sebelum hari pilihan raya. Amin. Hari pilihan raya itu kita ramai-ramai dah angkat bulan bintang dengan mata dengan roket dengan apa semua Sabah Sarawak ni. Kita satu bangsa melakukan perubahan ini dengan aman, dan kita hanya bertujuan untuk memperbaiki negara kita. Dan bagi pemimpin-pemimpin UMNO yang ada peluang untuk insaf pasal itu, kita ambil balik, menyatukan mereka, mana-mana yang patut di ya Allah, tuan-tuan fikirlah sekolah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Allahumma ighfir lana warhamna warfa'na wa taqabbal minna wa adkhilna al-jannah wa najjina minan nar. Allahumma zidna wa la tanqusna, ya Allah, tambahkan iman kepada kami dan jangan kurangkan apa-apa yang telah kamu berikan kepada kami. Wa akrimna wa la tuhinna, kamu muliakan kami dan jangan sekali-kali hinakan kami. Wa asirna wa la tu'sir alaina. Allahumma aslih lana sya'nana kullam la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Allahumma ahsin akibatana fil umur. Ya Allah, kau jadikan segala kesudahan usaha kami ini adalah baik. Allah barik fi auladina wa la tadurruhum. Ya Allah, kau berkatilah generasi muda kalangan kami. Wa la tadurruhum wa fiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Dan kau jadikan mereka sebagai berkebajikan dan memberikan kebaikan kepada kami semua. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Jazakum